Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, sambungan kitab Penawar Bagi Hati, insyaAllah. Tuan-tuan yang masuk komen suara malam ini, adakah kedengaran jelas atau ada masalah? Siapa yang lacing? Saidi Sufyandi, macam mana suara? Cuba komen suara. Komen saya tak naik. Belakang cuba komen suara naik. Okey tak? Hari ini kitab Jawi muka surat 14. Muka surat 14. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Cuba komen. Tak naik. Tuan-tuan suara cuba komen. Saya tak nampak komen tuan-tuan. Atuk bang kamera. Ha? Kenapa kamera sepatutnya smartphone? Assalamualaikum. Macam mana? Assalamualaikum. Cuba komen tuan-tuan yang masuk. Cuba komen. Salam. Cuba komen. Dengar suara saya? Yang dengar cuba komen. Cuba komen dia. Nak naik komen. Naik komen. Saling. Ha. Dah komen dah. Dia tak naik. Sekejap. Naik komen tak apalah. Asalkan tuan-tuan dengar sudah. Okey, yang dah masuk ambil link masuk dalam grup masing-masing dan share pada kawan-kawan kita, insya-Allah. Saya tak nampak komen tuan-tuan, tak apalah. Yang penting tuan-tuan dengar suara. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Baik, belakang sikit. Jadi hari ini kitab Jawi muka surat 14. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata penyusun kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Kita mendapat ilmu dengan manfaat dengan perantaraan ilmu beliau, insya-Allah. Ketahuilah olehmu
ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Kitab Jawi 8 nama ni dia sebut bangsa. Kita faham bangsa ni bangsa Melayu, India, Cina. Bangsa ni maknanya dari segi lah. Bangsa agama maknanya dari sudut agama, dan beberapa faedah yang bangsa dunia maknanya dari sudut dunia. Adapun faedahnya yang bangsa agama, apakah faedah perut dari sudut agama, din? Maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah. Dari sudut agamanya, bila kita makan, dia duk kumpul di perut. Dari perut dia proses-proses jadi darah. Makanan tu dia akan jadi darah, dan kepada air mani, dan dia bertukar jadi air mani. Yang dengan dia mendapat anak, dengan air mani tadi dapat zuriat, keturunan, dan berkekalan oleh manusia. Dan keturunan tadi berkekalan lah, silsilah keturunannya. Maka dengan sejahtera segala anggota perut. Jadi bila perut kita okey, bila perut kita sejahtera, selamat segala anggota perut, maka dengan sejahtera segala anggota perut. Jadi bila perut kita selamat tadi, anggota perut yang lain juga turut selamat. Apa anggota perut yang lain? Seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Mana perut besar? Kita tunjuk masing-masing. Tuan-tuan ada perut besar, cuba tunjuk. Jadi anggota perut, bila perut okey, anggota perut yang lain juga turut akan menjadi okey, sejahtera. Yang tinggal daripada segala badan, segala anggota perut tadi, daripada segala badan, daripada segala penyakit, makna sejahtera lah. Apa yang disebut tadi, ya, jantung, limpa, paru-paru akan sejahtera, makna selamatlah daripada segala penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadat. Bila perut kita ni okey, anggota perut yang lain okey, ya, limpa, paru-paru, semua anggota yang lain okey, maka selamatlah daripada penyakit. Selamat pada penyakit jantung, kan, kanser, selamat daripada darah tinggi, segala anggota-anggota perut yang lain. Bila selamat, maka selamatlah daripada penyakit. Bila selamat daripada penyakit, maka selamatlah daripada menegah daripada menaikkan segala ibadat. Jadi bila nak buat ibadat, dia perlu sihat. Kita ni usahakan demam, batuk, kan, ulcer sikit je dekat lidah, dekat bibir, dah tak selesa dah, kan, dah buat alasan dah tak bangun tahajud. Kenapa tak bangun tahajud? Ulcer lah, sakit lah, dan memang tak selesa. Bila sakit sikit, Allah Ta'ala tarik nikmat sikit, memang tak selesa nak ibadat. Jadi penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Dan ada pun faedahnya yang bangsa dunia. Tadi bangsa agama, perut tadi. Ada pun faedahnya yang bangsa dunia, yakni daripada sudut dunia, maka menyempurnakan kepadanya kedapan segala makanan. Kesedapan, maaf, saya tak pakai spek jauh, spek dekat. Maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jimuk. Dari segi sudut dunianya, perut tadi dialah punca sedap segala makanan, segala minuman dan juga segala jimuk. Kerana ketiga-tiganya, apa ketiga tadi? Makanan, minuman dan jimuk, itu adalah ia pada ketika sihat perut. Boleh makan, boleh minum bila minum, bila mana perut sihat. Bila perut tak sihat, makan pun tak sedap, minum pun tak sedap, jimuk pun tak sedap. Faham tak tuan? Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut, dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini. Dicerita bab syukur. Syukur nikmat perut ini pula adalah memeliharanya perut daripada makanan yang haram dan yang syubhah. Nikmat perut kita nak jaga, nikmat perut ni kita nak syukur. Nikmat perut yang Allah kurniakan pada kita, kita kena jaga supaya perut kita ni tak jatuh makanan yang haram dan juga syubhah. Haram boleh lagi kita jaga, yang syubhah ni masalah ni. Apa artinya? Yang tiada diyakinkan akan halalnya, itu syubhah. Yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya, itu syubhah.
Dalam hadis kata al-halalul bayyinun wal haramu bayyinun. Makanan yang halal itu jelas. Kita nampak babi haram, arak haram jelas, riba haram. Kan? Yang halal itu jelas. Nasi biryani, nasi arak, kan? Jelas. Kan? Tengah-tengah tu wa bainahuma, di antara keduanya syubhah. Hak tak tahu ni, hak tengah-tengah ni. Maggi ke Ajinomoto, hak tengah-tengah ni. Hak tak tahu ini halal ke haram. Itu syubhah dia panggil. Kita tak yakin, benar-benar yakin bahawa dia halal, tak yakin juga dia haram. Tengah-tengah itu panggil syubhah. Itu sebab tu dia sebut artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya. Kalau kita yakin halal, dia halal. Dan tiada diyakinkan akan haramnya, itulah syubhah. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Perut ni akan dapat faedah dari segi agama. Bila mana kita peliharanya perut daripada bersangatan kenyang. Kenyang sangat, kenyang berdoa, orang kata. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah. Kita kena jaga perut kita ni supaya tak jatuh sekeping pun makanan yang haram, hatta makanan yang syubhah sekalipun. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tidak akan mencapai tingkat takwa yang paling tinggi selagi mana kamu tidak meninggalkan yang syubhah. Yang haram tu ramai orang tinggalkan, yang syubhah tu. Jadi kalau nak dapat level tinggi tingkat takwa, kena tinggal juga yang syubhah tadi. Daripada yang haram dan syubhah kerana 3 perkara. Kenapa? Kenapa perlu bersungguh-sungguh pelihara perut itu daripada perkara haram dan yang syubhah? Kerana 3 perkara. Pertama, kerana takut daripada siksa api neraka. Takut masuk makanan haram tadi. Kenapa kita takut siksa api neraka? Kerana berfirmannya Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim. Allahu Akbar. Kerana zalim, makan anak yatim kerana zalim. Allah Ta'ala bagi tahu ni kerana zulman, sebab dia zalim. Tak puas hati, tak cukup, makan, rampas pula harta anak yatim. Kalau tersalah, tersyubhah, tak termasuk dalam ancaman inilah. Tersalah ke termasuk akaun itu, tapi kita kena tetap hati-hatilah. Yang di sini bagi tahu zulman, secara zalimnya. Asalnya kenapa? Kerana zalim hanya saja makan mereka itu, yakni makan mereka anak yatim itu, di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Ya'kuluna fi butum. Hakikatnya mereka makan di dalam perut mereka nara, api neraka. Jadi makanan itu jadi sebab kepada masuknya api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maknanya wa sayaslaw, dan tak lama lagi mereka akan dimasukkan dalam api neraka yang menyala-nyala, bernyala-nyala. Jadi makan harta anak yatim itu adalah di antara makanan yang haram. Makan riba juga adalah di antara makanan yang haram. Dia bagi contoh sini, di antara makanan yang haram adalah makan anak yatim. Jadi kita takut sangat anak yatim ni. Allah selamatkan kita. La yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Jadi kalau kita setakat makan sikit-sikit, termakan benda yang haram, itu tak jadi daging kan. Maknanya hadis ini bagi tahu bila makan kalau tumbuh jadi daging, maka dah jadi sebati dah makanan haram ni, sehingga tumbuh daging. Maka daging yang tumbuh daripada makanan yang haram itu la yadkhulul jannata, sama sekali tidak akan masuk syurga Allah Ta'ala daripada makanan yang haram. Dan sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min sahbin fannaru awla bih. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka daging itu lebih utama adalah api neraka. Dan sabda Nabi SAW, faman ittaqa syubahat faqad istabra'a lidinihi wa ardhihi. Artinya maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat. Ini fadilat orang yang mengelakkan diri daripada makanan yang syubhat, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Itu takwa lah tu. Orang yang membersihkan dia daripada masuk makanan yang syubhat ini, maknanya dia membersihkan dirinya dan juga agamanya. Maknanya takwa lah tu. Yang kedua,
bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Orang makan makanan haram dan makanan yang syubhat tadi, Allah Ta'ala tarik taufik, tarik hidayah untuk dia melakukan ibadat. Hari ni kita nak fikir renung diri kita ini, kenapa kita malas. Malas solat nawafil. Solat wajib tu alhamdulillah kita buat. Solat nawafil, tahajudnya, duhanya, awabinnya, isyraqnya, kenapa kita rasa beban? Mungkin kita muda-muda dulu ke sekarang ke, mungkin kita tak perasan masuk makanan yang syubhah, masuk makanan haram dalam diri kita, menyebabkan Allah Ta'ala tarik taufik untuk beribadat. Kenapa? Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Kita nak buat ibadat ni, mana kita nak menyembah Allah. Dan nak menyembah Allah yang suci itu, badan kita perlu suci. Mana kita kena mensucikan daripada segala kekotoran. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata, seperti najis. Kena sucikan kita daripada kotoran, sama ada kotoran yang jelas, zahir, seperti najis. Makanan najis kita memang awal-awal lagi kita tolak dah. Atau hak ni payah ni, atau ke kotoran yang tiada dapat dilihat dengan mata kita ni, seperti hadas kecil dan hadas besar dan makanan yang haram. Maknanya makanan yang dibuat oleh orang yang tidak ambil air semayang, apatah lagi makanan yang dibuat oleh orang yang tak mandi wajib. Itu kotor. Dia panggil najis maknawi, najis hukmi. Yang kotor tadi, taik cicak kau itu najis zahiri, ataupun dia panggil najis aini, najis ain. Ini najis hukmi ataupun najis maknawi, tak nampak ni. Orang yang tak semayang, orang yang tak puasa, orang yang dalam keadaan hadas besar, dia masak nasi kita makan, dan makan yang haram dan yang syubhat. Mengelakkan diri daripada haram dan juga syubhat. Yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Orang yang makan makanan haram dan syubhat itu tidak digalakkan mengerjakan kebajikan. Dan jika mengerjakan ia akan dia kebajikan sekalipun, nescaya tiada diterima daripadanya. Kalau kita buat ibadat dengan kita makan makanan haram dan syubhat, makanan itu tidak diterima ibadat kita. Seperti mana hadis Nabi SAW menyebut, ada hamba Allah Ta'ala, dia pergi ke Kaabah, kemudian dia menangis-nangis, merayu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan ta'amu haramun wa libasuhu haramun, makanan dia haram, pakaian dan haram. Kaifa yustajabulah, bagaimana doa dia nak mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka bila kita buat ibadah dengan makanan yang haram dan syubhah, kita ditegah daripada melakukan ibadah dengan makan makanan haram dan syubhah. Dan jika kita mengerjakan ia ibadah sekalipun, akan dia nescaya tiada diterima daripadanya, dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Kita penat saja buat ibadah. Kenapa sabda Nabi SAW, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru, wa kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'u waz-zama'u. Artinya beberapa banyak, yakni betapa banyak daripada yang sembahyang malam, tiada ada baginya daripada sembahyangnya malam tadi, melainkan berjaga sahaja. Jaga saja, bila mengantuk saja, baik tidur sedap. Dan beberapa banyak daripada yang puasa itu, tiada ada baginya, mana tiada ada fadilah apa, tiada ada kelebihan apa, tiada ada pahala apa baginya daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haramun. Artinya tiada menerima Allah Taala akan sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Ini hadis Abdullah bin Abbas, dia kata Allah Taala tak terima sembahyang seseorang yang mana dalam perutnya ada benda haram. Adapun bersangat dan kenyang, ini makan haram turun sikit level. Makan halal tapi bersangat dan kenyang. Kenyang sangat. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya dituntut daripada menjauhkan, dituntut juga untuk mengelakkan daripada kenyang sangat ni, kerana beberapa perkara. Ada faktor atau sebab dia kenapa kita tak dituntut untuk makan bersangatan kenyang. Pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Banyak makan keras hati, sebab bagi keras hati.
Tak nanti buat dosa keras hati ni. Apatah lagi makan benda haram lah. Itu lebih aula lagi lah. Tapi kalau kita bersangatan kenyang pun jadi sebab menyebabkan hati kita jadi keras. Yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota yang sia-sia dan kejahatan juga. Bila banyak makan, sangat kenyang itu, dia menyebabkan anggota-anggota kita jadi, kalau lidah jadi lidah cakap sia-sia, kalau mata melihat benda sia-sia, telinga mendengar yang lara. Itu sebab dia. Yang ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Dengar live, dengar ustaz ngajar ni tak faham, kurang cerdik, kurang pintar. Terlalu banyak makan menyebabkan sel-sel otak kurang berhubung. Berhubung. Menyebabkan mengaji tak faham, kurang pintar, kurang cerdik. Sedikit faham dan pengetahuan. Jadi payah belik kan. Mengaji tasawuf pun payah juga. Mengaji akidah lebih lagi lah. Makhluk hadis Allah qadim apa ni? Tanya ta'alluq tanjizi qadim, ta'alluq tanjizi hadis, duk dengar saja gimai-gimai tak faham sepatah haram kan. Dan yang keempat, bukan orang sinilah, orang tempat lain lah. Sini orang pintar-pintar semua. Dan yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Bila banyak makan, ibadah jadi kurang selalu. Apa sebabnya? Kerana bahawasanya manusia itu apabila membanyakkan ia manusia itu akan makan, nescaya beratlah badannya, bertambahlah badannya, kilo naik. Kilo akan naik dan mengantuk matanya. Bila berat badan naik, mata pun berat juga. Ada mata berat dalam ni. Beratlah matanya, mengantuk matanya. Jadi yang keempat, dengan banyak makan, dia akan apa? Dia kata akan jadi sedikit ibadat. Yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Talazzuz fil ibadah, halwatun. Kemanisan dalam ibadah ditarik oleh Allah Ta'ala. Sedap dah makan tengah hari tadi, dengan daging kambingnya, dengan kopi latenya, dengan nasi Arabnya. Sedap dah. Bukan tak boleh makan nasi Arab, benda sedap-sedap. Kena pandai-pandai je lah kan. Bila makan bukan benda sedap, bila makan banyak sangat, maka itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Dah kita dah makan banyak, dah sedap dah. Lidah kita dah rasa benda sedap dah selain daripada ibadah. Bagaimana nak dapat kesedapan dalam ibadah kita? Dan yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang syubhah. Bila banyak makan, kadang-kadang kita makan ikut dan, jadi menyebabkan kita kurang tapis lah. Takutnya termasuk benda-benda yang haram dan syubhah. Jadi kalau kurang makan, kuranglah benda-benda yang syubhah dan haram itu masuk dalam perut kita. Dan yang ketujuh, bahawasanya padanya menyusahkan hati. Jadi hati jadi resah makan banyak. Nak zikir jadi sedap, jadi so'oh lah orang Kelantan panggil kan. Jadi tak sekok sebok dalam dada ada belakang. Bahawasanya padanya makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram yang syubhah. Ketujuh, bahawasanya padanya menyusahkan hati dan mempenatkan badan. Badan pun jadi penat pada mencarinya. Badan pun penat, duk cari rezeki, cari makan kan. Pergi jauh-jauh ni cari makan, penat, sampai je penat badan. Makan pula lagi letih 2 kali ganda. Pada mencarinya dan mensediakannya. Kadang-kadang mensediakan badan 1 hari 1 malam. Nak buat sup kan, semolai kambing, bakar kulit pula, lepas tu layu atas api pula berapa jam, 1 hari. Maghrib baru boleh makan, dah makan tu letih, kenyang. Mana ibadat, mana zikir semua. Pada mencarinya dan mensediakannya dan memakannya. Makan pula, cari satu hal dah. Nak cari kambing kan, kambing apa panggil, kambing gurun, satu hal dah. Nak cari rusa, satu hal dah. Nak sediakan dia payah pula, nak makan pun payah pula. Dan melepaskan daripada mudaratnya nak berak pula kan. Timbul hajat pula, nak buang pula payah pula. Dan yang ke-8, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit. Apa tu? Sakit mati. Sakit nak mati akan jadi sakaratul maut, jadi dahsyat. Sakaratul maut kita jadi susah nak mati bila banyak makan.
Kerana apa? Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia saja. Kan? Kesakitan dan kesusahan mati itu kan? Sekadar, kalau nak banding dengan kesedapan kita ni dunia ni, sekadar kesedapan kita makan tu. Banyak mana kita sedap tu. Setakat tu je sakit nak mati sebenarnya. Tak? Dia tak lama. Sekadar kita makan, oh sedap. Setakat tu je. Kerana kesakitan dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Yang kesembilan, bahawasanya padanya mengurangkan pahala. Yang ni padanya, pada membanyakkan makan tadi, mengurangkan pahala akhirat. Kuranglah pahala akhirat. Sudah tentulah kurang bila banyak makan, kurang ibadat, maka kuranglah pahala akhirat. Dan yang ke-10, 10 dia bagi malam ni, bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat. Makin banyak makan, makin banyaklah hisab pada hari kiamat. Allah Ta'ala tanya ni makan mari mana pula ni, tengah hari makan mana, restoran mana, banyak hisab, banyak usul, banyak tanya. Bila banyak tanya kat pening kepala lah. Atas dunia ni pun pening kepala dah kalau banyak tanya, apatah lagi akhirat. Allah selamatkan kita. Bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat. Telah menyebut akan 10 perkara ini oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin. Jadi dia buat mari khulasah 10 perkara ni, kerugian daripada banyak makan ini, 10 perkara ini daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau bernama Minhajul Abidin. Telah datang beberapa hadis Nabi SAW pada mencela akan kenyang. Ada hadis Nabi juga yang mencela akan kenyang sangatnya. Di antaranya, daripadanya hadis tadi, al-mu'minu ya'kulu fi ma'in wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain hasaba ibnu adama luqaymatun yukimna salbuhu in kana wala budda fahaqqahu sulusul lit-ta'am wa sulusul lisyarab wa sulusul lin-nafs. Artinya bermula orang yang sempurna iman memakan, orang beriman tadi pada satu perut saja. Satu perut saja orang beriman yang makan. Kita cerita dalam adab makan daripada hadis ni lah. Satu perut orang beriman makan. Dan orang yang kafir makan ia pada 7 perut. Seolah perut kita ni dibahagi kepada 7 perut. Orang beriman dia makan satu perut saja. Orang kafir dia makan 7 perut. Memadakan anak cucu Adam. Jadi anak cucu Adam ni berpadalah beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya saja. Kita ni makan sekadar mana kita perlu. Makan bila kita lapar, perut kita makin rapat dengan belakang kita. Maka dia jadi tunduk je tu, rukuk. Nak rukuk. Jadi makan sekadar mana kita orang iman? Makan sekadar dia membetulkan tulang salbi kita balik. Boleh berdiri elok. Tu je kita. Jadi bila kita banyak makan sampai 7 perut, dia bukan tegak saja, dia takut dia ikut belakang tu jalan. Perut saja ikut depan. Macam walk doggo tu. Maka dia kata, orang kafir makan ia pada 7 perut. Memada akan anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya saja. Jika ada ia anak Adam menuntut tambah, kalau nak tambah boleh. Dan tak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya sepertiga bagi makanan. Paling kurang sepertiga bagi makanan dan sepertiga bagi minuman. Kena bagi-bagikan. Perut kita ni ada 1/3 untuk bahagian makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi bagi mengeluarkan nafas. Seolah tubuh kita ni ada 3 bahagian. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Kita ni bahagian makan pun kita sumbat, bahagian makanan pun kita sumbat, kadang-kadang bahagian nafas pun kita ambil tempat juga. Itu yang susah nak bernafas tu. Bahagian ruang yang dikosong, yang sepatutnya kita kosongkan untuk bernafas, untuk nyawa, untuk nafas, kita sumbat juga nasi di sana, menyebabkan sesak nafas. Dan kena COVID pun dah sesak nafas dah. Dan sepertiga bagi minuman dan sepertiga bagi mengeluarkan nafas. Wallahu ta'ala a'lam. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj, kita akan sambung lagi. InsyaAllah kita tak nak cepat-cepat kan. Kita mengaji ni, insyaAllah kita jadikan adat rutin kita. Mengaji tasawuf ni, satu-satu bab. Bab mata dah habis, bab telinga dah habis, bab lidah dah habis. Hari ni kita masuk bab perut kan? Masuk bab keempat, bab perut. Dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita masuk pula fasa yang kelima pada menyatakan faraj pula, kemaluan kita ni pula. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk jaga makanan kita ni
pertamanya daripada makanan yang haram lah. Yang keduanya kita kena berhati-hati daripada makanan yang syubhah. Syubhah ni yang mana tak nyata. Kerana yang halal itu nyata kata Nabi, yang haram itu nyata, yang tengah-tengah tu tak nyata. Jadi kita ni taklah hulu setengah orang itu sehingga makan pun, garam pun buat sendiri, gula pun buat sendiri, taklah sampai tahap tu. Kita akhir zaman ni tak dapat tidak kena makan. Tapi paling kurang kalau kita terpaksa makan di kedai dan sebagainya, pastikan kita makan dengan masakan air tangan orang yang sembahyang. Kedai mamak ke kedai mana kena perhati. Hari Jumaat pergi sembahyang ke tak? Kalau hari Jumaat pun masih duk masak tak pergi sembahyang lagi, dia dua keadaan. Sama ada dia Islam ataupun Hindu. Kalau dia Islam, alhamdulillah lah, masih lagi Islam. Kalau semua dia tak sembahyang je. Kalau Hindu, makan makanan yang makan makanan air tangan orang non Islam pula, non Muslim pula, orang kafir lagi, maka bertambah-tambahlah kegelapan perut kita. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada kita jaga makanan anak-anak kita, family kita, keturunan kita supaya bersih makan rohaninya dan jasmaninya. Wallahu taala. Allahumma lakal hamd kama anta ahlu. Salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu. Fa'ali bina ma anta ahlu. Innaka anta ahlut taqwa wal maghfirah. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma tahhir qulubana an sayyi'atik wa tahhir qulubana an ma'siyatik. اللهم طهر قلوبنا عن سيئاتك اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بداننا بطاعتك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Kita jumpa insya-Allah malam esok, malam lusa pula insya-Allah, sambungan pasal pada menyatakan farash kemaluan insya-Allah taala. Assalamualaikum, terima kasih yang menyertai pengajian kita. Saya tak dapat tengok komen tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah kabul. Assalamualaikum.